Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi para penonton Malaysia. Hari ini anda bertemankan kami berdua, dua Ramadan. Ini hari kedua kita berpuasa. Dua orang, dua Ramadan. Hari kedua dalam bulan ini, bulan Ramadan ni. Jadi, semangatkan hari anda. Semangatkan diri untuk kita terus menahan lapar dan dahaga sebelum waktu berbuka pukul 7.28 malam nanti. Wah, awak dah tengok dah waktu berbuka. Kenal pasti masa yang spesifik ya untuk berbuka. 7.28 tu 7.26 lah, antara dua tu lah. Tapi tak apa, mungkin ni cara tertentu untuk kita ada kita aim ataupun ialah untuk kita membiasakan diri. Mungkin ada yang sedang melatih anak-anak seperti mana kita berdua ni pun kita kena sentiasa memberitahu kepada anak-anak kita bagaimana berapa minit lagi, berapa jam lagi dan sebagainya. Jadi itu antara mungkin cabaran juga sebagai ibu bapa dan juga anak-anak. Anak awak semalam puasa penuh ke? Tidaklah. Bukan. Dia orang bila tengah hari tu je dah tahu dah tu waktu makan. Tak apa, kita ajar pelan-pelan. Dapat separuh hari tu pun dah cukup membanggakan. Betul. Dan nanti pelan-pelan mereka akan dapat puasa penuh. InsyaAllah. Cakap pasal puasa. Pergi tak bazar Ramadan semalam? Kalau anda pergi bazar Ramadan, boleh share dengan kami di Facebook MSI TV3. Kongsikan apa yang anda beli semalam dan berapa harga makanan dekat bazar semalam. Sebab, mari kita tengok. Ni. Kita dah buat tinjauan semalam. Awak dah meninjau, saya dah meninjau. Saya dah meninjau. Saya pun pergi beli. Makanan makin mahal. Kenaikan hingga 20% harga makanan di bazar Ramadan dan meningkat daripada 10 hingga 20% berikutan peniaga mendakwa ada peningkatan kos bahan mentah. Betul. Betul. Memang kalau tengok pergi ke tempat beli barang basah pun memang harga barang naik sikit. Ya, semudah-mudahnya kita tengok macam roti john, murtabak mencecah sehingga 11 dan 12 ringgit. Nah, ini yang saya tengok semalam itu kejut juga ni. Ini baru orang kata bukan main dish ataupun hidangan utama kan. Itu side kita macam mana ni? Jadi kita nak pergi ke bazar Ramadan pun kena ada pengiraan bajet dan kos juga sekarang. Okey, macam tahun lepas mungkin saya beli tepung per liter RM3 dapat 4 ataupun RM3 dapat 5. Tahun ni RM5. RM5. Maknanya satu jatuh RM1 sekarang. Okey. Tepung per liter. Tapi tepung per liter tetap beli sebab tepung per liter kena ada. Itu berbuka tu kena ada tu. Kena ada Tiap tu. tahun kena ada kan. Wajib. Tapi itulah kalau tengok dekat tinjauan di bazar Ramadan semalam ada juga antara peniaga yang mengekalkan harga lama untuk menarik pelanggan datang ke kedai mereka. Sebab apa? Sebab yelah kalau mereka naikkan harga, pelanggan lari pergi ke kedai yang lagi murah. Betul. Tapi kita kena tanggung. Ni peniaga tu kena tanggung lah. Ini perspektif kita sebagai pelanggan, Haziq. Tapi perspektif sebagai peniaga juga pun ada dilema dia. Kalau nak kekalkan harga boleh, tapi mungkin bahan-bahan digunakan tu kurang. Jadi kualitinya berkurangan. Jadi bagaimana kita nak mencari keseimbangan itu? Kita harapkan semoga orang kata bila ada jual beli yang lebih rancak lagi, insya-Allah bulan Ramadan ini mampu untuk memberikan satu kesinambungan dan supaya mereka kekal harga dan juga kekalkan kualiti makanan. Ya, tapi kalau mungkin tak dapat nak pergi bazar Ramadan beli makanan dekat bazar, ambil je bubur lambuk secara percuma macam setiap tahun yang berlaku dekat Masjid Jamek Kampung Baru. Ya. Sebagai petugas dan sukarelawan memasak 15 periuk bubur lambuk seawal jam 7 pagi diagihkan kepada orang ramai secara percuma selepas solat asar. Alhamdulillah. Ini di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur, dan ni ada yang sanggup beratur panjang ya warga kota setiap petang untuk mendapatkan juadah berbuka puasa Sebab ini. sedap, Sofia. Ya, bukan saja sedap, banyaklah tu. Benar. Pernah rasa kan? Kat sini tidaklah. Saya pernah rasa. Rasa yang kat sini. Oh, ya ke? Rasa yang dekat sini. Yang mana pernah rasa tu memang rasa macam setiap hari nak beratur untuk dapatkan bubur lambuk. Tapi itulah kita kongsi sesama sendirilah. Itu bazar Ramadan. Betul. Tapi kalau kita nak pergi bazar, kita kena tengok cuaca okey ke tak? Itu penting juga nak bawa anak-anak semua kan. Jadi dikatakan di sini ya, kita melihat memang ini adalah cuaca panas. Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu. Kuching ada takat hujan. Labuan dan juga Kangar menunjukkan ialah cuaca yang agak terik. Tapi ni semalam terik tau Haziq. Tapi belah-belah tengah hari mungkin sedikit redup dan sebelah petang ni agak terik. Tapi semalam petang panas. Sangat. Okey, panas dan ramai peniaga yang dapat menjual barangan mereka untuk bazar Ramadan. Dan itu adalah sedikit update mengenai satu Ramadan. Diharapkan dua Ramadan dia dapat improvement. Betul. Menyentuh tentang bazar Ramadan, jangan lupa petang ni saya dengan Haziq dan dua lagi rakan kami, Ani Mizati dan juga Fazli Fuad akan bersama dengan anda dari Putrajaya. Ya, kita akan buat amal bersama
dengan mereka yang berada di bazar tu bersama dengan Asnaf untuk kita menjual. Nak tahu jual apa? Petang nanti jangan lupa datang bersama kami di Putrajaya bermula pukul 3 petang di Presin 3 Putrajaya. Kita jumpa petang ni. Apa pun kita masuk kembali ke topik utama kita. Oh, ingat dah gerak dah. Jangan lagi. Sebab kita nak bawakan sebenarnya topik inspirasi di mana orang kata kita walaupun kita bersama dengan keluarga dan sebagainya, kadang-kadang kita lupakan kita dapat peluang untuk berbuka dengan keluarga, sahur dan sebagainya, tetapi ada di antara mereka yang kurang bernasib baik dan masih mengekalkan kekuatan itu. Jadi kita akan terus bersama dengan seorang gadis ini dinamakan Hanirah Muhammad Arif untuk berkongsikan nota terakhir bapa. Jom kita bersama dengan Hanirah. Assalamualaikum Hanirah. Hanirah. Waalaikumsalam. Hanirah ada video call. Alhamdulillah. Hanirah berada di Kota Belud, Sabah. Ya. Tadi sahur jam berapa? Jam 4 gitulah. Jam 4 begitu. Awal kan nampak tak? Kita pukul 5.30 baru kita bangun. Ni pun hujung-hujung awak bangun tadi kan? Hujung bangun tadi. Okey Hanirah. Cerita Hanirah tular di mana Hanirah terjumpa satu nota yang ditinggalkan oleh arwah ayah dalam surah Yasin dan di situ ada pesanan arwah ayah di dalam tu. Jadi mungkin Hanirah boleh cerita bagaimana boleh terjumpa nota tu? Masa tu sehari selepas meninggal, bapa saya meninggal, saya ada buka satu buku Yasin tu yang dia selalu bawa tidur. So masa buka tu baca terus nampak tu satu kertas dekat Yasin pula. Apa yang lepas tu saya pun gambar. apa yang ditulis tu, Atira, boleh kongsikan? Yang arwah tulis satu ayat tu dia begini, jika depan belakang, kiri dan kananmu membencimu, tengoklah ke atas, ada Allah yang menyayangimu. Allahu Akbar. Okey, ada tak nota tu bersama dengan awak sekarang? Oh, tidak. Oh, tidak ada. Tidak, ada simpan. Okey, kalau ada tempat yang selamat dia simpan. Ya, benda tu kena jaga sebab itu adalah mungkin amanat terakhir daripada arwah ayah, pesanan terakhir ditinggalkan oleh arwah ayah. Mungkin boleh ceritakan juga bagaimana bila awak jumpa nota tu, awak punya perasaan, awak punya reaksi sewaktu mendapat nota tu. Bila terbuka kan, terjumpa macam, apa benda ni? Arwah ayah bagi kat saya ke? Masa tu saya dengan kakak, kami nampaklah nota tu dan masing-masing menangis lah. Macam tu. Macam dah sangka-sangka, ni tulisan terakhir dia. Macam tu. Ya, memang sebab bila, yelah, arwah ayah dah tak ada, tapi dapat juga pesanan daripada arwah ayah. Betul, saya setuju tak Atira, sebab yalah, saya pun kehilangan arwah ayah saya tahun lepas, dan bila saya membaca penceritaan Atira ini menunjukkan dalam hati arwah tu sebelum pemergiannya memang benar-benar mendoakan dan memikirkan Atira untuk memberikan kekuatan menerusi satu nota ringkas tapi cukup bermakna bagi Atira. Dan kita fahamkan penceritaan Atira ni sebelum ini telah pun kehilangan ibu dan juga abang sebelum ini. Ini berapa tahun yang lalu, Atira? Kurang 10 tahun yang lalu lah. Baik. 2014. Baik. 2014. Jadi selama itu memang Hanirah bersama dengan arwah ayah sahaja ke, ataupun mungkin ada ahli keluarga yang lain? Ya, saya dengan ayah saja. Sebab kakak saya, kami tinggal berasingan. Kakak tinggal di Pulau Labun dengan suami. Baik. Jadi memang rapatlah kan? Betul. Boleh tak ceritakan bagaimana rapatnya Hanirah dengan arwah ayah? Apa yang sebelum ni tak berapa rapat dengan arwah ayah, lebih rapat dengan arwah mama. Semenjak kehilangan mama tu, saya dengan boleh saya sebut bapa kan? Ya, boleh panggil je Hanirah. Saya dengan bapa memang tinggal 2 orang di rumah. Jadi kami rapat tu makan sama-sama, lepak sama-sama macam tu. Dari sekolah dia terus bawa lepak pergi restoran makan. Pas kalau cuti sekolah kami selalu bercuti di Pulau Labuan dekat kakak. Macam tu lah. Kalau kami bosan-bosan kami jalan-jalan pergi bandar macam tu. Ya, jadi bila dah kehilangan
Ramadan tahun 2024 ini, bagaimana dengan mak sambutannya? Bagaimana dengan persediaannya? Sedih. Sambut Ramadan ini pun dengan penuh kesedihan lah macam tu. Dia macam Ramadan ada, cuma feel dia tu yang benda tu yang beda. Ya, Sebab sahur sendiri, sungai sendiri macam tu. Jadi Anira tinggal di mana sekarang? Di Dengan rumah, siapa? di rumah. berseorangan Sendiri. ke? Berseorangan? Sendiri? Okey, jadi belum lagi ada seberapa rancangan untuk bersama dengan kakak di sebelah Labuan sana, tidak ya? Tidak. Mungkin kakak akan pindah, tapi belum tahu bila. Belum ada rezeki lagi lah. Ya. Baik, Hanira memang seorang yang kuat ya, mampu untuk masih menceritakan, masih ada lakaran senyuman. Saya pasti itu kekuatan yang telah pun diterapkan dalam jiwa lah daripada arwah ayah Hanira sendiri. Dan ialah mungkin pada ketika ini Hanira ada sebarang satu mesej atau pesanan ringkas kepada semua sesiapa sahaja yang mungkin melalui bulan Ramadan ini dan baru saja kehilangan orang yang tersayang. Apakah antara kekuatan yang Hanira boleh sampaikan kepada kita semua? Saya tiada juga kekuatan, cuma berdoa, banyak-banyak berdoa untuk yang keluarga yang sudah tiada. Yang boleh saya sampaikan, selagi ada ibu bapa, hargai. Sebab kita tidak tahu bila kita akan kehilangan. Betul. Sorry. Macam tu lah. Bagi yang ada ibu bapa sekarang, hargailah. Sambutlah bulan Ramadan bersama. Kalau boleh berbukalah bersama macam tu. Sebab kita tidak tahu memori yang kita cipta ni sampai bila. Sorry. Terima Tak apa, kasih Hanira. Itu satu pesanan yang kuat. Faham apa perasaan awak sekarang. Dan itulah yang seperti Hanira cakapkan, yang mana masih mempunyai ibu bapa, luangkan masa anda bersama dengan ibu bapa. Kalau dapat rekod, sekarang ni kan telefon ada, boleh simpan video dan gambar kenangan bersama dengan keluarga. Simpanlah sebanyak yang mungkin untuk jadikan memori bersama yang tercinta. Terima kasih Hanira sudah meminjamkan sedikit kekuatan kepada bukan saja kami berdua tapi semua yang pada ketika ini mungkin ada cabaran tersendiri, mungkin ada kehilangan orang tersayang. Terima kasih Hanira Muhammad Arif kerana sudi meluangkan masa bersama kita di Malaysia hari ini. Anira, semoga terus kuat Anira. Terus kuat, selamat puasa hari ini. Ya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wow, kuat Anira, sangat-sangat kuat. Jadi itulah dia bagaimana seorang wanita yang baru kehilangan ayah, ibu, abang masih boleh tersenyum, masih boleh keluarkan kata-kata semangat untuk kita semua. Jadi kita pun kena semangat untuk teruskan kehidupan. Ya, dan kalau kita ada sebarang perselisihan dengan sesiapa sahaja yang mungkin lebih rapat dengan kita, biasalah kan dalam hidup berkeluarga dan sebagainya, jangan kita simpan dalam hati, jangan kita berdendam. Semoga penceritaan Hanira ini mampu memberikan kita kekuatan untuk kita saling memaafkan, minta maaf, sebab kita tak tahu berapa lama masa yang kita ada bersama dengan mereka. Itulah inspirasinya. Jadi kejap lagi kita nak bercerita mengenai bersedekah. Bersedekah pun kena bersedekah dengan bijak. Betul. Kejap saja lagi di MSI. Kembali bersama Malaysia hari ini, dan hari ini kita masih lagi nak bercerita mengenai bulan Ramadan. Nah, dalam bulan Ramadan ni apa yang banyak orang nak buat, yang harus kita buat adalah bersedekah. Ya. Tapi tetap bersedekah tu dia kena ada caranya, ada adabnya. Dan kita kena bersedekah dengan bijak. Betul. Bersedekah kita beramal. Tapi pada ketika ini dengan orang kata begitu banyak kes, ada juga pihak-pihak yang tak bertanggungjawab dan sebagainya, memberikan cabaran yang sangat besar bagi pihak NGO atau bagi mereka yang benar-benar ingin melakukan kebaikan bagi anak-anak yatim, asal dan sebagainya. Tapi kita juga sebagai yang memberi sedekah ini perlu juga ada ilmunya. Kita terus memperkenalkan tetamu kita hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan kepada Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz.
kasih Ustaz. Dan juga Encik Abdul Khalid Sulaiman mewakili badan NGO dalam mengendalikan rumah anak yatim mencari dana dalam penjualan makanan dan minuman juga difahamkan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, bercakap pasal sedekah dan juga duit dana yang diterima oleh rumah kebajikan, rumah anak yatim ni disebabkan ada scammer ni memberikan impak yang besar kepada mereka yang betul-betul mengendalikan rumah anak yatim ni. Jadi mungkin Encik Khalid boleh ceritakan selaku NGO dan pengendali rumah anak yatim, mungkin ada usaha untuk menepis orang kata cerita-cerita negatif dalam bersedekah menerima dana ni. Okey, saya lebih sukalah. Maknanya kalau kata kita nak nak bersedekah, kita terus kepada pertubuhan-pertubuhan yang kita nak bagi tu. Sebab apa? Jangan melalui orang. Kebanyakan bila kita bagi dengan orang ni problem banyak. Sebab duit kebanyakan tak sampai kepada kita. Yang kedua pula, setengah-setengahnya dia ambil terlalu banyak. Macam kata penguntit kan, dia ambil sampai 50%. Jadi kan kita apa yang kita dapat? Kan depa dapat banyak kan. Jadi kalau kata nak bagi betul, bagi terus kepada apa? Kepada pertubuhan ke apa yang kita direct kan? Jadi Encik Khalid ada juga usaha untuk buat benda lain untuk dapatkan dana untuk rumah anak yatim? Saya ada orang panggil, saya ada buat catering, lepas tu saya ada buat buffet Ramadan, saya ada orang panggil dewan kahwin pun saya ada. Sebab saya ada orang panggil, saya adalah seorang peniaga lah. Baik. Dan Encik Khalid sendiri mengusahakan melakukan segala usaha itu dan pada masa yang sama mengumpul dana untuk dikumpulkan untuk kebajikan anak yatim atau bagaimana? Bagaimana metod ataupun cara pengendalian kewangan itu supaya kita lebih memahami cara-cara yang lebih sihat lagi supaya kita boleh salurkan kepada pihak yang sepatutnya? Okey. Kalau macam kita, saya orang bagi duit pada saya tak mau. Masuk sendiri dalam akaun Al-Habah. Bila masuk kepada akaun sekolah kita, jadi maknanya nak keluar kita kena sign bersama. Lepas tu duit tu nak buat apa? Kan ada sebab semua jelas. Kita jelas, kita tak mau. Kita tak mau apa ni kan. Macam dengan saya adalah seorang businessman. Jadi orang panggil, maknanya saya tak maulah duit tu kan. Kita nak buat ni kita tolong. Macam dengan saya ada lebih kurang dalam 84 orang pelajar. Kita semua kita free. Kita ambil semua asnaf. Maknanya tak ada yang berbayar. Betul tak mampulah. Betul yang tak mampu. Nak masuk situ dia kena sign daripada ketua kampung mengesahan bahawasanya dia ini adalah salah seorang daripada asnaf. Ya, itu dari perspektif seorang pengendali rumah anak yatim. Ketelusan tu sangat penting. Ya, betul. Tapi kita tanya sendiri dengan Ustaz Mustafa Muhammad Suki, cerita mengenai sedekah dengan bijak, dengan caranya, dengan adabnya. Kan sedekah pun ada adabnya Ustaz. Jadi mungkin selepas Ustaz mendengar cerita Encik Khalid tadi, mungkin boleh ceritakan sebenarnya bagaimana untuk kita bersedekah dengan lebih bijak dan beradab. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni yang memang ramai orang nak bersedekah ni. Nampak aja QR kat sini, QR. Nampak je tabung, masuk. Jadi macam mana caranya Ustaz? Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama saya ringkas sebab bila sebut tips-tips ni banyak. Nanti payah nak ingat. Betul. Saya ringkaskan MHI. MHI. Akronim mudah saja. Silakan. Yang pertama sekali M ialah kita menyelidik maklumat. Jadi apa saja yang berkaitan dengan sekolah, dengan NGO, berdaftar ataupun tak. Kalau sekolah dia ada sekolah Pintas Selangor, ada daftar Malaysia dan sebagainya. Kalau berkait dengan tahfiz lah. Kalau berkaitan NGO pun tengok pendaftaran ROS dan sebagainya. Okey, itu yang pertama, menyelidiki. Yang kedua ialah kita kata H tadi, iaitu hati-hati dengan akaun. Akaun ni macam-macam tadi, macam seperti mana disebutkan tadi. Jadi ada akaun ini kadang-kadang nama akaun sekolah, tapi sebenarnya dia manipulate. Hari ni zaman AI, dia letak tu akaun dia letak seakan sama. Kan nama sekolah sama, pun semua sama dan sebagainya, maka kita kena hati-hati akaun tu macam disebutkan tadi boleh direct terus lebih baik daripada kita ejen. Bukanlah salah ejen tu, tapi ada je. Cuma kita kata kaedah dan juga cara tu. Okey, kemudian kita tengok iaitu pada integriti dalam audit. So audit ni penting sebab audit ni dia boleh jadi audit kita boleh lantik. Biasanya saya tengok yang bermasalah adalah bila audit tu orang dalam sini yang buat. Okay. Dia sebenarnya kena lantik pihak ketiga. Pihak ketiga yang tak ada kaitan dengan dia. Kalau pihak ketiga pun abang dia tak boleh juga kan. Dia kena orang memang tak ada kaitan. Betul, tak ada kaitan. Buat betul-betul audit dan tengok, dan audit tu juga boleh jadi kita pamerkan juga. Audit ialah bermaksud
apa yang kita telah buat melalui gambar-gambar, melalui laporan. So ini yang kita telah buat, ini telah bagi, ini kita telah sumbang dan sebagainya. Jadi kalau 3 perkara ni, tak payah banyaklah MHI ni. Kalau kita tengok betul-betul, mudah-mudahan bila kita nak infak tu, ada rasa, betul tak betul ni. Tapi lepas sidik tu semua tak ada masalah. Walaupun lepas tu mungkin berlaku penipuan, mungkin, maka kat situ saya tengok ada hadis dalam riwayat daripada Yazid bin Ma'in, yang mana Yazid ni dia nak sedekah ke masjid. Yazid ni kan, ataupun sebenarnya Ma'in dia nak sedekah ke masjid, tapi yang pergi ambil tu anak dia. Anak dia yang tu kan. Lepas tu dia mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, macam mana ni anak saya yang ambil? Patutnya orang lain lah kan. Maka pada waktu tu kata Nabi, engkau apa yang kau niat dapat pahala, anak engkau ambil pun tak ada masalah. Maka menunjukkan maksudnya kalau kita kena tipu ke apa kan, tak payahlah nak ni sangat. Mudah-mudahan itu dah ada pahala untuk kita, insya-Allah. Ustaz, inilah dia, tapi kita dalam hati dan baik itu kita membuat niat, kita buat kebaikan, kita menderma dan sebagainya. Tetapi bila kita dibelenggu dengan masalah, kena memikir, kena menyelidik pula Ustaz, tak kita tengok dia ni sahih ke tidak sahih. Adakah itu orang kata mengurangkan jumlah pahala dan sebagainya, sebab kita ni mula sangsi ataupun mempersoalkan. Bagaimana Ustaz? Tidak, kalau kita ambil apa yang Quran sebut pada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita nak tolong bantu dalam surah Maidah ayat 2, kita nak tolong bantu dalam perkara yang baik mendatangkan takwa. Dan kemudian kita tak nak tolong membantu dalam perkara yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Maka menyelidik itu macam kita kadang-kadang nak solat tarawih pun mana yang paling laju. Kita pilih. Kita pilih takkan itu pun pilih kan. Samalah kita sedekah pun kita kata nak teliti betul-betul, nak tengok betul-betul. Sebab kita mencari itu dan mengkaji itu, mudah-mudahan di situ juga kita pastikan ketelusan. Dan kita kena ingat, dekat Malaysia ni bila orang kena tipu, banyak orang Islam kita, dia jadi apa? Dia relax, dia diam je. Sebenarnya dari sudut akta 420 dah ada. Dan 420 tu kita boleh report dan silap-silap boleh kena 10 tahun penjara dan kemudian kena sebatan. Itu penting sebab kita tahu saluran. Kalau kita tak tahu, tak apalah, halal je lah menangis bujuk hati kan. Tak jadi. Jadi kita kena ada ruang dia. Kalau banyaklah. Okey, jadi Encik Khalid sendiri pernah tak dituduh menggunakan, contoh macam orang kata macam ini scam lah, duit yang kita bagi ni tak sampai lah, pernah tak dituduh seperti Saya memang buat macam ni mesti orang tuduh kita adalah perkara biasa kan. Tetapi orang panggil lepas itu saya pergi, saya terang balik pada mereka, saya ni ada bisnes, saya ada buat macam-macam, kata ini perniagaan saya. Kan, apa guna saya nak buat benda-benda tu? Perkara tuduhan tu adalah perkara biasa. Untuk apa? Macam kami lah pengusaha-pengusaha ni kan. Ustaz lah, betul Ustaz? Kan? Jadi bila dilemparkan tomahan, tuduhan seperti itu, Cik Khalid masih lagi berjuang. Dan bukan itu saja, disebutkan sebagai businessman, menjalankan perniagaan sendiri dan sebagainya. Adakah ini memberikan satu perspektif yang lebih luas, boleh berjumpa dengan lebih ramai lagi yang penderma di luar sana yang orang kata berhati baik? Adakah ini membantu usaha Cik Khalid untuk menambah baik, mendapatkan dana dan sebagainya untuk anak-anak asnaf? Memanglah kita maknakan di segi nak kata putus asa ke apa, kita tak boleh. Maknakan kita berjalan, kita mesti terus. Kan kita mesti terus. Orang kata itu maknanya masuk kiri, masuk telinga kiri, kita keluarlah telinga kanan. Itu perkara biasalah Ustaz. Jadi Ustaz, bila kita bercakap pasal adab dan juga bersedekah ni, yang memberi sedekah ada caranya, Ustaz pun dah bagi tahu tadi, MHI. Untuk yang menerima sedekah itu, dia pun ada juga integritinya yang perlu dijaga. Jadi kalau dia sendiri mula-mula tak dapat duit, memang niatnya kita nak bagi kepada tempat yang betul-betul memerlukan. Tapi bila dah dapat duit, dia rambang mata, dia nampak duit tu, dia ambil sikit. Itu apa pula hukumnya Ustaz? Kalau kita tengok hari ni orang baca surah Baqarah juzuk 2 kan. Surah Baqarah ni semua cerita tentang harta. Banyak cerita tentang harta, infak, riba dan berbagai lagi. Dan antaranya yang Allah sebutkan dekat situ ialah pada ayat 264, 267 surah Baqarah. Allah cerita tentang kita bagi ni ataupun kita menerima ni bagaimana keadaan tu. Yang pertama, kalau orang bagi, dia kena ikhlas, dia kena harta yang halal, dia tak boleh mengungkit-ungkit dan menyakiti hati pemberi. Itu dia punya keadaan. Adapun orang yang menerima, kita tengok kat sini, dia harta ni adalah fitnah kepada semua orang. Semua orang kata kena fitnah harta. Baik yang pakai kopiah, kan, jenayah kopiah putih. Dulu kola putih. Sekarang kopiah putih. Betul lah, pakai putih hari ni kan. Jadi itu benda-benda yang macam tu. Jadi kita kata pertama sekali kita kena ingat bahawa sebenarnya bila kita khianat, kita buat benda-benda yang seperti itu, kita harta anak yatim pula sebagai contoh tadi, hak-hak mereka, maka kita kata dosa-dosa ni cukup besar. Dan sebab tu hari ini semua orang bertaubat, istighfar, minta ampun. Kalau dosa harta, Allah tidak akan ampunkan melainkan dipulangkan balik hak yang sepatutnya kepada orang itu. Ini kata Imam Nawawi.
Jadi maksudnya bukan lekuk dah ni kan. Baca Quran khatam banyak kali. Ya Allah ampunkanlah dosa aku pernah khianat harta anak yatim atau orang pun semua. Takkan jadi mustajab doa kerana kamu tak memulangkan hak tu penting. Kita kena pegang, kena ada kejujuran, kena ada integriti, kesungguhan kita menguruskan dana tu. Dia punya damage tu sebenarnya. Kalau satu sen kita ambil pun damage dia sangat besar. Itu satu dosa besar dan kekal sehingga kita memberikan semula. Bagaimana persoalan di Ulang situ? balik. Dan pada minit terakhir ni Ustaz, Cik Khalid, mungkin satu pesanan Ustaz sendiri boleh memberikan kepada seluruh umat Islam, rakyat Malaysia, bagaimana kita nak bersedekah, membuat kebaikan, tapi pada masa yang sama bijak melakukan kebaikan tersebut. Silakan Ustaz. Bagi saya lah, kita tengok galakan bersedekah cukup banyak bulan Ramadan. Bagilah ke mana-mana tempat yang kita yakin, tempat yang kita integriti kan dengan dia orang ni, dan mudah-mudahan dengan sebab tu memberikan kebaikan yang banyak pada kita, dan pastikan kita bagi yang betul, tepat dan ikhlas. Sebab nak jaga ikhlas tu sampai kita meninggal. Kalau 2 tahun lepas kita mengungkit balik tak edit. 4 tahun lepas kita mengungkit balik tak edit. Sampai kita meninggal dunia nak jaga ikhlas ni. Sebab itu antara didikan Ramadan, bersedekah, jaga hati dan ikhlas. Mudah-mudahan insya-Allah. Jaga hati dan Khalid ikhlas. juga mungkin ada nasihat. Itulah kalau kita nak bagi tu, maknanya kita pastikan sungguhlah. Kita pastikan sungguh tempat yang kita nak bagi tu kan, sama ada betul ataupun tak betul kan. Itu jelah pesanan saya kan. Apapun usaha yang Cik Khalid lakukan untuk mendapatkan dana untuk rumah anak yatim yang diusahakan beliau, untuk berniaga lagi buka tempat Ramadan, buka buffet Ramadan kan untuk orang datang untuk mencari dana, tu adalah satu sifat dipuji. Terima kasih Encik Khalid, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa Muhammad Suki juga yang sudi bersama dengan kami hari ini bercerita sedikit mengenai MSI tadi. Dapatlah kita belajar. MSI ni bukan setakat Malaysia hari ini. Ulang balik first mengapa? Menyelidik. Menyelidik. H hati-hati. Hati-hati. I integrity. Wow. Saya. MHI. Semoga memberikan satu ikhtiar dan melakukan kebaikan dengan cara baik. Semoga hati terbukalah yang bagi mereka. Janganlah kita menyeleweng dan mengambil kesempatan dari mereka yang memerlukan. Okey? Ya, okey. Di dalam bulan puasa kita kena jaga tenaga. Tapi bukan tenaga badan je kita kena jaga. Tenaga dekat rumah elektrik. tu. Elektrik pun kita kena jaga. Okey, kejap lagi di Malaysia hari ini. Terima kasih. Inilah Malaysia hari ini, dan hari ini kami nak mengajak anda bagaimana untuk kita jimat tenaga. Kita nak menguruskan tenaga kita dalam bulan Ramadan. Bukan tenaga badan je, bukan tenaga minum, tenaga makan tu, tapi tenaga elektrik. Kita nak mengurus tenaga elektrik pada bulan Ramadan ini. Jadi hari ini kita sangat bertuah sebab kita menerima kunjungan Encik Kamal Arifin Abdul Rahman, Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional Berhad. Assalamualaikum Encik Kamal. Waalaikumsalam. Okey, Encik Kamal. Bulan Ramadan tahun ini jatuh dalam bulan, orang kata bulan panas. Bulan yang sangat panas dengan monsun timur laut lagi. Jadi dijangka Jabatan Meteorologi pun menjangka akan mengalami cuaca lebih panas lagi selepas ini. Jadi sejauh mana sebenarnya benda ni memberikan kesan kepada penggunaan tenaga elektrik yang digunakan oleh pengguna-pengguna di rumah? Terima kasih Saudara Haziq. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada MHI kerana menjemput Tenaga Nasional untuk berbicara tentang isu perkara inilah. Dan dalam bulan Ramadan ni, saya bagi pihak Tenaga Nasional juga ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada pelanggan-pelanggan kita, dan moga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. So hari ini topik yang kita nak bincangkan ialah berkenaan dengan cuaca panas kan. Kita tahu Met Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa cuaca panas akan berlaku daripada bulan Februari sehingga ke bulan Jun. Dan kita nampak dah fenomena ini berlaku di bahagian utara Malaysia. Dan hari ini juga Met Malaysia mengeluarkan kenyataan bahawa suhu akan mencapai tahap 35 darjah Celsius pada hari ini. Jadi fenomena ini memang kita lihat sentiasa berlaku saban tahun sekarang ni. Hampir setiap tahun daripada bulan Jun, Februari hingga ke Jun, cuaca akan menyebabkan cuaca yang panas. Jadi kesan dia kepada penggunaan tenaga secara langsung dan secara tidak langsung. Saya bagi contohlah. Kalau kita letak kereta kita dalam keadaan cuaca panas yang terik, kemudian kita masuk ke dalam dan on aircon. Paling kuat. Dia akan ambil masa yang lama untuk menyejukkan kereta itu. Dan hasil daripada kesan itu, penggunaan tenaga kereta juga bertambah. Walaupun kita kata kita menggunakan kereta yang sama, kadar yang sama, tetapi because of the cuaca panas itu menyebabkan aircon itu terpaksa bekerja lebih kuat contohnya. Jadi kita melihat
penggunaan permintaan tenaga ini bertambah hampir 10% sejak daripada awal bulan Februari. Ini menunjukkan berlakulah peningkatan permintaan beban tenaga yang seiring dengan cuaca panas. Dan fenomena ini kita lihat setiap tahun. Hampir setiap tahun perkara itu berlaku dalam bulan Februari sehingga Jun. Dan sudah tentu memberi kesan kepada pengguna yang menggunakan bil elektrik lah. Ya, tapi sebelum ni kita jarang Encik Kamal kan nak fikir pasal implikasi terhadap kos penggunaan elektrik semasa bulan Ramadan. Tak fikir pun. Tak fikir. Tapi tahun ni kita fikir sebab panas tu. Dan fikir pula tak lama lagi nak raya. Nak raya ada rumah terbuka, orang ramai datang. Betul. Jadi mungkin Encik Kamal boleh ceritakan apa sepatutnya pengguna harus faham mengenai bil mereka disebabkan itulah bila kita gunakan tenaga sewaktu bulan Ramadan ni dan juga tak lama lagi raya. Nak raya. Okey. Sebut pasal bulan Ramadan ni saya nak cerita sikitlah kan. Masa kita kecil dululah, saya 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun diajar untuk berpuasa. Mungkin cerita ni boleh relate lah kepada masyarakat. Bila kita pergi ke sekolah, kita macam hero lah kan. Main seperti biasa, berlari seperti biasa. Puasa ni. Tak fikir? Tak fikirlah kan. Tapi jam pukul 1 petang dah sampai ke rumah, mak ayah dulu tak ada aircon di rumah. Jadi kita mencari sumber aircon. Sumber Aircon dekat mana? Dekat peti sejuk. Peti air. Jadi kita akan buka peti sejuk, duduk di depan itu 2, 3, 5 minit, kemudian baru kita tutup balik. Itu fenomena masa bulan Ramadan. Sampai sekarang saya buat. Ya. Sampai sekarang Encik Kamal saya buat. Saya ingat benda tu dah tak berlaku sebab anak-anak sekarang balik rumah pasang aircon kan. Jadi itu antara perkara yang berlaku pada bulan Ramadan. Itu satu. Maknanya peti sejuk itu terpaksa bekerja keras. Satu. Yang kedua, kita tahu dalam bulan Ramadan ni waktu yang paling happy orang yang happy ialah hampir pada waktu berbuka. Betul? Menunggu. Jadi saya ada 7 orang adik-beradik. Bila ayah bawa balik juadah untuk berbuka puasa, minuman itu disimpan di dalam peti ais. Jadi dalam pukul 6.30, 7 seorang buka tengok apakah juadah, apakah air yang buka tutup kan. Jadi guna banyak. Tengok ni hari ni air ni bulan puasa cerita ni cendol kan. Tutup. Ni buka air cincau. Rasa haus pula. Jadi 7 orang yang berperangai seperti itu. Jadi kesan dia ni, inilah nasib peti ais pada waktu bulan Ramadan. Kesian peti ais. Saya pun sekarang ni baru terfikir kesian mak ayah saya sebab terpaksa bayar bil yang lebih tinggi sebab kita berperangai seperti ini untuk hampir 1 bulan kan. Jadi dalam keadaan bulan Ramadan ni kita juga melihat bahawa perubahan-perubahan daripada penggunaan elektrik yang berlaku. Dalam bulan Ramadan ni kita tahu aktiviti di bahagian malam telah meningkat. In fact, sekarang dalam keadaan cuaca yang panas pun kita tengok permintaan beban pada waktu malam pun telah meningkat. Jadi dalam bulan puasa, bulan Ramadan ni kita masak sahur. Jadi selalunya lama. Api yang penggunaan elektrik yang ditutup pada malam hari, sekarang kita dah guna. Siang hari masak untuk berbuka, malam untuk bersahur, bertadarus dan sebagainya. Jadi tabiat penggunaan elektrik itu berubah dan permintaan itu menyebabkan kita menggunakan elektrik ini lebih tinggi dalam bulan Ramadan ini. Jadi menyebut tentang Ramadan dan hari raya kan. Setengah bulan pertama Ramadan kita membuat aktiviti yang biasalah, kita bertadarus, sembahyang pagi dan sebagainya. Tapi masuk separuh masa Ramadan yang kedua, mulalah aktiviti buat kuih. Lagilah. Jadi menggunakan oven. Kita balik sekolah dulu, duduk depan oven, tengok mak kita buat kuih, tunggu kuih tu siap. Maknanya duduk kerja. Oven tu pun pula kena bekerja. Oven tu bekerja. Dan kita juga ada kawan-kawan yang berniaga. Contohnya buat kuih tart untuk dijual sewaktu hari raya. Kemudian ada juga rakan-rakan yang sekarang ni dah menerima tempahan untuk hari raya aiskrim Malaysia. Ini yang popular kan. Jadi ramai usahawan-usahawan yang berniaga memulakan perniagaan daripada rumah, mempunyai apa yang dipanggil freezer di rumah, oven di rumah.
dan setengah bulan kedua Ramadan, aktiviti itu semakin meningkat. Jadi penggunaan itu akan meningkat. Dan bila kita kata cerita tadi, masuk Hari Raya, Lagilah. Open house-nya, gosok baju setiap minggu. Orang datang tak berhenti. Yes. Datang pergi. Jadi ini semua akan mengakibatkan penggunaan tenaga yang banyak. Jadi di sinilah kita nak berkongsi bahawa supaya pengguna itu memerhatikan bagaimana penggunaan tenaga ini, kerana ia akan melibatkan bil yang akan dikeluarkan sebulan daripada sekarang. So kita tengok watt dia lah. Yes. Kita kena perhatikan. Ya, betul. Kadar dia. Jadi cakap pasal kadar tu kan. Kadar. Jadi kalau orang kata kalau kita ada guna watt dia lebih sikit, dia punya kadar lain kan. Jadi mungkin Cik Kamal boleh ceritakan mengenai kadar. Jadi saya nak berkongsi dekat sini kesan kepada kita menggunakan elektrik yang berlebihan. Kalau kita boleh tunjuk tarif kita, Okey, ni tarif. kita tengok di skrin tu, tarif ini didesain ada 5 peringkat lah, 5 tahap. Okey. Jadi kalau kita kata kita menggunakan lebih, maka kadar yang dikenakan itu juga lebih tinggi. Dia macam income tax lah. Lagi banyak gaji, lagi tinggi dia punya percentage tax. Jadi dalam konteks ini, ianya didesain ataupun direka bentuk untuk menggalakkan pengguna supaya berjimat cermat. Jadi berjimat cermat, berhemah. Jadi gunakan pada kadar di bawah 600 kW. Kerana di bawah kadar 600 kW tu lebih kurang dalam RM230. Okey. Dan 85% pengguna Malaysia berada di paras 600 kW ke bawah. Masih berjimat cermat. Bagus rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Kan. Jadi kesan dia ialah mereka ni mendapat 2 perkara. Satu, rebate 2 sen ICPT. Yang kedua, mereka tidak dikenakan SST. Jadi dua-dua tu dapat. Dua-dua dapat. Jadi kerajaan hari ini yang sangat prihatin kepada rakyat, menggalakkan penjimatan tenaga di bawah paras 600 kW ni, yang hampir 7 juta pelanggan kita, tidak dikenakan SST. Jadi gunalah elektrik secara berhemah. Tapi inilah kita minta sendiri Encik Kamal lah bagi tips dan nasihatlah kepada pengguna-pengguna elektrik ni. Bagaimana untuk kita gunakan secara berhemah untuk kita mengawal dan juga menjimatkan penggunaan tenaga harian. Macam saya sebut tadi, perkara pertama ialah SST tidak dikenakan di bawah paras 600 kW ke bawah. Sekiranya melebihi paras 600, hanya perbezaan itu sahaja yang dikenakan. Tadi saya sebut tadi kan 230, kalau bil tu 250, hanya RM20 saja yang dikenakan SST 8%. Jadi kurangkanlah penggunaan di bawah 600 kW. Pertama. Yang kedua, kita juga ada tips-tips yang kita selalu keluarkan melalui kita punya Facebook Tenaga Nasional. Tips untuk menjimatkan tenaga. Macam mana kita guna aircon, bersihkan aircon itu, cuci supaya aircon itu lebih efektif dan lebih efisien. Bagaimana kita menggunakan peti ais, bagaimana kita menggunakan peralatan-peralatan lain untuk kita continue berjimat supaya ianya dapat kita kawal. Dan kita sarankanlah juga kalau peralatan itu dah usang, tukar kepada yang 5 bintang. Kan? Jadi macam kawan-kawan yang meniaga aiskrim tu kan, pastikan freezer tu adalah 5 bintang. So jadi, dia on 24 jam? Dia on 24 jam dan kita boleh jimat. Kan? Dan untuk pengguna-pengguna di Lembah Kelang, terutama Kuala Lumpur, Melaka, Putrajaya dan Selangor, kita telah pun pasang meter pintar. Meter pintar ni boleh kita lihat, downloadkan apps MyTMB. Dan pengguna boleh melihat penggunaannya hampir setiap hari. Boleh tahu hari ini guna berapa, besok guna hari berapa. Hari ini boleh guna berapa dan mereka boleh kawal. Dan mereka boleh setkan bajet. Katakan 230 adalah bajet maksimum. 75% daripada 230 akan mendapat notifikasi mengatakan bahawa tuan telah mencapai 75% daripada penggunaan 230. Jadi itu adalah tips-tips yang kita telah berikan untuk kita terus bagi maklumat ini kepada pelanggan kita. Sebenarnya banyak cara untuk kita mengurus tenaga dan juga kita menggunakan bagaimana kita cara nak menggunakan tenaga kita, tenaga elektrik sewaktu bulan Ramadan ni. Dan kita dah kena standby dah untuk bulan Syawal pula tak lama lagi ni. Cik Kamal pun dah bagi kita nasihat. Simpan nasihat ni baik-baik dan try lah gunakan smart
meter tadi tu. Ya, smart meter dan apps MyTNB apps. Guna sepenuhnya lah. Untuk memantau penggunaan. Ya, memantau penggunaan anda. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional Berhad, Encik Kamal Arifin Abdul Rahman, di atas nasihat tadi. Dapatlah kita belajar serba sedikit mengenai penggunaan tenaga elektrik di bulan Ramadan. Selepas ini, kita akan bersama dengan UNIC dan Venus. Dua gabungan yang hebat kejap saja lagi di Malaysia hari ini. Ewa Ria Ramadan. Bulan yang mulia kini telah tiba, Amboi. menyentuh hangat insan beriman. Sucikan hati, hapuskan dosa, mereda nafsu, putihkan jiwa. Berpuasalah pada dahaga, tadarus Quran, tadabbur serta Solat tarawih, berbanyak juga solat malam di bulan semua. Ramadan datang, Ramadan datang, Al-Karim ya Ramadan. Ramadan datang, Ramadan datang, Al-Mubarak Ramadan. Ramadan datang, Ramadan datang, marhaban ya Ramadan. Semua gembira sambut Ramadan, bulannya Al-Quran. Ho. Ewa, Masya Allah. La 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 la. Lagi. Telah dibuka pintu-pintu syurga, akan ditutup pintu neraka, dan dibelenggu serta setan-setan. Hei, marah. Bulan yang Selalu dinantikan, bersedekah, membayar zakat, menjaga laku juga ucapan, berzikir sentiasa banyakkan juga berselawat di bulan ini. Ramadan datang, Al-Karim ya Ramadan. Ramadan datang, Al-Mubarak Ramadan. Ramadan datang, Ramadan datang, marhaban ya Ramadan. Semua gembira sambut Ramadan, bulannya Al-Quran. Ramadan datang, Ramadan. Ramadan datang, Ramadan datang, Al-Mubarak Ramadan. Ramadan datang, Ramadan datang, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan keampunan, bulan kemenangan. Al-Karim ya Ramadan, Al-Mubarak ya Ramadan. Marhaban ya Memang ria lah.
Rasa macam Dr. Fitri Haris. Saya hari ni. Sebab Dr. Fitri tak ada hari ni. Saya ganti Dr. Haziq datang hari ni. Macam. Join UNIC dan juga Venus untuk lagu Ria Ramadan. Mantap. Dia Ria selalu orang relatekan dengan raya. Kali ni Ria dia relatekan dengan Ramadan. Apa salahnya Ramadan kita beria juga? Ya. Aduh, selalu lagu Ramadan dia sedih. Sedih. Kan dia syahdu. Syahdu kan. Kita nak happy sambut Ramadan kan? Ramadan. Sebab di bulan Ramadan ni banyak keampunan, banyak benda yang memang menghapus dosa lah. Kan? Jadi kita kena happy lah. Happy lah. Dosa nak hapus ni. Banyak dosa. Yang setan-setan Happy ni. Setan tu yang kena ikat tu mana? setan-setan kena ikat tu. Macam mana boleh dapat idea reggae, nasyid gabung jadi Ria Ramadan? Dia reggae campur nasyid, dia Rashid ni. Rashid. So ideanya daripada Adi dan juga tim lah. Daripada Giant Entertainment. Jadi kita orang nak keluarkan lagu Ramadan sebab selalu orang buat lagu raya. Jadi kita nak melebih banyakkan lagu Ramadan dan kita mencari artis nasyid yang siapa yang boleh collaborate dan carilah ya. Bagaimana boleh tercollaborate dengan UNIC ni? Collaborate. Apa lah? Sebab itu ya dapat WhatsApp daripada Mas Adi kan kata dengar lagu ni nak ajak collaborate lagu Ramadan kita pun why not? Kita memang dalam idola kan. Sukses kan? Itulah. Tapi kita Venus kan. Tapi kali ni kita Venus. UNIC Venus. Yunus. Dah lah Rashid datang tadi. Yunus pula datang. Venik lah. Venik lah nampak modern sikit lah. Venik je. Ini behind the scene tadi. Ini behind the scene-nya. Jadi bila mula-mula dah dapat gabung idea tapi nak dapatkan feel dan sebagainya susah ke tak susah? Yalah nasyid satu, reggae satu. Masa recording lagi sebenarnya dia agak mencabar sebab dia genre dia lain tau. Reggae nasyid. Kalau contoh macam nasyid tapi dia orang ni suruh kalau boleh kita nak bahaban tu daripada awal. Dia nak tolak gambar dia. Taranum je. Nasyid kan tengok tu kan. Tapi reggae macam mana? Reggae. Ya la 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 la. Dia nak Dia lain dah. benda tu dah blend kan. Gabung meletup. Tapi macam mana nak mengekalkan adab nasyid tu? Kan? Soalan cepat. Bila dah masuk share tu kan? Dah naik share tu, nak kekalkan adab nasyid tu. Sebab nasyid ni ada titi lenggok dia. Lenggok cara nyanyi dia kan. Jangan nasyid tu over macam reggae pula. Sama juga reggae pun dia tak boleh cross ke sini. So kita cuba blend lah. Ikut apa yang kita punya genre. Ria Ramadan Awak tak kacau dia tak kacau awak. Itu sebab ada burda kat situ, ada tengah-tengah tu ada burda. Pasti kita la ada macam tu. So macam lepas kat Fakrul tadi, lepas tu baru Taranum tu. Kan? Betul. Yang Bazli punya part tu. Saya backup je. Dia tu belakang-belakang je. Terus ke belakang. Maksudnya kena selang-seli lah, tak boleh digabungkan dengan berlanggar lah macam Bergabung tu. juga dengan yang band lain, musician semua bagi idea kan. Yang edit video ni. Senang jimat kos. Mak kos. Jimat kos. Ni orang Lemon TV3 kan. Melodi. In terms of melodi dengan muzik macam mana tu? Sebab bila kan agak berbeza betul tak? Kan reggae dengan nasyid yang asli. Try bagi sikit. Okey, gabungan tu. Gabungan tu actually kita dah nak try sebab tak ada orang buat jadi mungkin dalam bulan puasa ni kita nak menambahkan Keceriaan. Itu dia. Okey, dekat sikit Bazli dekat sikit. Nak bagi mic tu pinjam. Okey. Bukan mic tu, mic ni. Oh, yang ini. Tak ada. Bagi dekat je. Okey, kita dapat. Dapat. Kita tak bayangkan masa recording macam mana ni. Tadi tak dengar. Nak lagi satu boleh? Nak lagi satu ada. Okey, Macam ni bagi mic. kita nak try gabungan antara reggae dengan Nasyid. lost pula sebab ni. Okey, jadi kita try lah untuk bulan puasa ni nak bakar pahala betul tak bang? Iyalah tu. Amin. Nampak rapat mesra lah. Mesra. Jadi adakah gabungan ini akan ada plan pula untuk Ria Syawal? Sebab Ria Ramadan dah selesai. Dah dapat. Ria Syawal ni idea datang ni boleh 20%. 20%. Boleh duet sekali. Ini penyanyi. Boleh. Pandai awak. InsyaAllah kalau ada rezeki. Sebab kita tengok dia punya view dekat media sosial tu memang banyak penyokong yang kita orang tak sangka. Jadi tiba-tiba kenapa naik lain macam kan? Lagu ni sebab enjoy dan memang orang sepatutnya memang kena gembira waktu menyambut Ramadan ya. Nampak tadi dekat dalam music video ada Putri Kariza. Apa tugas beliau? Dia ada nyanyi juga. Dia sebenarnya vokalis Venus. Saya hanya pemain gitar ni. Dia vokalisnya. Tapi dia sebabkan tengah demam.
Jadi tak boleh nak. Jadi suara lelaki takut bahaya. Takut keluar suara jantan. Ya, takut berjangkit lah. Berjangkit. Kan? Kita nak berpuasa. Betul. Nak Raya lagi kan. Jadi kita dah sampai penghujung siaran. Boleh tak kita beri masa ni untuk apakah pesanan mesej Ramadan untuk semua yang menonton? Okey, kepada semua penonton MSI, terima kasih MSI jemput Venus dan Yunaisi untuk Ramadan. Semoga Ramadan ni jadi yang lagi baik lah. So dia tak boleh biasa-biasa dah. Dah kita pun 2024 dah kan. So buat Ramadan tu tak nak yang macam tahun lepas. Bagilah apa Extra kalau sikit. extra sikit kalau boleh sedekah. Dia kena ada plan Ramadan ni. Daripada subuh tu buat apa. Carilah insya-Allah. Mudah-mudahan ada keberkatannya dalam apa saja bidang pun kita sama-sama menyambut Ramadan dengan barakah. InsyaAllah. Di samping tu jangan lupa untuk saudara kita yang berada jauh di sana walaupun mereka jauh di Palestin, mereka dekat di hati kita semua. Doa dan banyakkan menyumbang. Ya, insyaAllah. Itulah dia Venus dan juga UNIC dengan lagu Ria Ramadan. Besok jangan lupa terus bersama kami di MSI. Ada tajuk Kebajikan anak yatim, bagaimana kita menyantunya, ada cara tertentu dan seperti mana disebutkan tadi, kita kena ada planning. Yes, kita planning. jaga kebajikan sama sendiri. Ya, jangan lupa petang nanti pukul 3 kami akan berada di Presin 3 Putrajaya untuk amal di Bazar Ramadan bersama MSI. Semua kita jumpa anda nanti, sama-sama kita raikan dan meriahkan. Okey, kita jumpa esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Paling nasihat paling hebat.